yang baik yang dapat menerima air hujan itu, dapat menampungnya dan kemudian dapat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Jadi ini golongan yang pertama, itu golongan yang berilmu dan yang mendalam dalam ilmu mereka, dan mereka dapat memberikan manfaat bukan sekadar kepada diri mereka tapi kepada ramai manusia yang lain disebabkan kefahaman ilmu mereka yang mendalam itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan golongan yang dia berilmu tetapi ilmunya taklah mendalam seperti golongan yang pertama tadi, tapi tetap juga dia menyampaikan kepada orang-orang yang lain dan orang-orang yang lain dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang ada pada diri mereka. Dan kemudian golongan yang ketiga iaitu golongan yang apabila sampai kepada mereka ilmu dan juga hidayah tersebut, mereka tidak memberikan mereka lah dan juga ilmu yang sampai kepada mereka itu. Jadi sebelum ini kita dah melihat tentang dua golongan yang pertama, iaitu golongan yang apabila ilmu dan hidayah sampai kepada mereka, mereka belajar, mereka menjadi seorang yang alim dan kemudian mereka beramal dengan ilmu mereka dan mereka menyampaikan kepada golongan yang lain. Berkenaan dengan golongan yang ketiga ni, Nabi sebutkan tentang golongan yang tidak mempedulikan ilmu yang sampai kepada mereka. Jadi ini kita boleh pecahkan kepada beberapa golongan. Jadi yang pertamanya tentulah golongan yang memang mereka sendiri tidak cuba untuk mempelajari ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka tak nak untuk belajar. Ini yang Allah sebutkan dalam surah 25 ayat yang ke-30. Surah 25 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul berkata kepada Allah, atau mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini mereka menjadikan Quran ini sebagai suatu yang tak dipedulikan, suatu yang ditinggalkan. Jadi Nabi menyatakan kau baginda meninggalkan Al-Quran. Jadi kaum baginda ini merujuk kepada bangsa Arab itu sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya pada hari ini merujuk kepada kaum muslimin yang mana mereka tak pedulikan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Yang mana bila kita sebut ilmu dan juga hidayah, jadi sumber kepada ilmu dan juga hidayah itu tentulah merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian barulah datang keterangan-keterangan daripada golongan yang alim, faqih, yang mendalam agama mereka, dan sumber ilmu mereka juga datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Jadi golongan yang Nabi sebut dalam hadis tadi yang tidak pedulikan ilmu dan juga hidayah yang sampai kepada mereka, inilah golongan yang pertama, iaitu golongan yang yang meninggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tak peduli untuk mempelajarinya, bahkan menolaknya, menentangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya juga merujuk kepada golongan yang dia belajar ataupun ada niat untuk belajar tetapi belajar daripada sumber yang salah. Ada sebahagian di kalangan kaum muslimin yang dia baik, dia nak dekat dengan Allah, dia nak melakukan amalan yang baik, amalan yang soleh, tetapi niat yang baiknya itu tidak diikuti dengan jalan yang betul. Yang mana kalaulah seorang yang ingin untuk melakukan amalan yang soleh, yang nak masuk ke dalam syurga, dia mesti mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan jalan yang dilalui oleh para sahabat baginda. Jadi seorang Muslim, dia tahu dia kena
dia perlu dekatkan diri dia kepada Allah, kepada agama. Jadi caranya adalah dengan belajar. Tetapi kalau sumber ilmu itu salah, jadi bagaimana dia akan dapat sampai ke jalan yang benar itu? Walaupun niat itu, kehendak itu baik. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebutkan tentang beberapa golongan manusia yang mereka ini niat mereka baik, tetapi mereka menjadi golongan yang sesat. Allah sebut dalam surah, kalau kita lihat dalam surah 39, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi ad-dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang suci itu. Itu suci daripada segala perkara-perkara yang syirik ataupun yang khurafat yang sebagainya yang bukan datang daripada Allah. Wallazina takhazu min dunihi awliya, sedangkan orang-orang yang mereka mengambil selainnya, itu selain daripada Allah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai seorang yang mereka kasih. Di mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dikata mereka, kami tidaklah menyembah, memuja aulia itu. Jadi aulia ni dia luaslah, sama ada merujuk kepada setiap sesuatu yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Sama ada mungkin ia berhala, ia mungkin ia manusia, mungkin ia golongan yang soleh, para nabi ke, para malaikat ke. Jadi ini semua perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Dan kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, kami memuja mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana golongan yang nak dekat kepada Allah, nak dekat kepada agama, tetapi cara mereka cara yang salah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah, dia akan memutuskan keputusan di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada siapa yang berdusta dan yang sangat-sangat ingkar. Allah nyatakan di permulaan ayat ini, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang suci murni itu. Jadi apabila agama ini milik Allah, jadi sumber itu mestilah kita pastikan datang daripada Allah, ataupun apa yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tak boleh kita mendakwa perkara-perkara dalam agama ini tetapi ia tak tahu dia datang daripada sumber mana. Mungkin datang daripada kata-kata orang-orang yang terdahulu, nenek moyang kita, ataupun kata majoriti manusia, kata orang ramai. Dia tak boleh kita nak beragama tapi sumbernya sekadar itu saja. Dia mesti kembali balik kepada sumbernya yang asal, iaitu Al-Quran, dan kemudian ditafsirkan ayat Quran itu dengan hadis Nabi SAW. Itulah sumber yang utama dalam agama kita ni.
Jadi bila Nabi sebut tentang golongan yang ketiga atau golongan yang tak pedulikan ilmu dan juga hidayah tersebut. Yang pertama, golongan yang memang mereka sendiri menolak ilmu itu. Tak nak untuk beriman, tak nak untuk percaya. Itu golongan yang pertama lah. Yang keduanya, golongan yang dia nak dekat kepada Allah, nak dekat kepada agama ini, tetapi dia tidak mempelajari sumber yang asal kepada agama itu, tapi belajar daripada sumber-sumber yang salah. Jadi sebab itu juga kita kena berikan perhatian. Berapa ramai orang-orang yang niat mereka baik, nak dekat kepada Allah, tapi mereka tak dapat jalan yang benar itu. Tapi sebaliknya, dibawa pula ke jalan-jalan yang penuh dengan syirik dan juga kesesatan itu. Dan kemudian kalau kita lihat Allah sebut tentang golongan yang mana mereka ini enggan untuk mengikut apa yang sampai kepada mereka daripada Al-Quran dan juga Rasul itu. Allah sebut dalam surah 2 ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan bila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, ikutlah Al-Quran ini, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kata mereka, kami tak nak mengikut apa yang Allah turunkan, bahkan kami ini nak mengikut apa yang kami dapati, kami warisi daripada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Patutkah mereka mengikut nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka dahulu tidak menggunakan akal sedikit pun dan tidak juga mendapat petunjuk. Jadi ini merujuk kepada golongan yang terdahulu, yang mereka ni golongan yang sesat, tidak mendapat petunjuk, tetapi golongan yang datang kemudian masih lagi hendak meneruskan apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka dahulu. Mungkin sebahagiannya memang benar-benar sesat, sebahagian lagi mungkin disebabkan kekurangan mereka ataupun kekurangan yang wujud pada zaman tersebut, di mana ilmu susah untuk diakses berbeza dengan zaman kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Kita doa kepada Allah supaya Allah berikan keampunan kepada ibu bapa kita ataupun nenek moyang kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu dan segala kelemahan dan juga keuzuran mereka, Allah berikan kemaafan dan juga rahmat kepada mereka. Tetapi kita yang datang kemudian, bila kita dapati suatu perkara itu tidak bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, hanya semata-mata perkara yang kita warisi daripada nenek moyang kita, maka tak boleh untuk kita teruskan, melainkan kita kena pastikan sama ada adakah ia sesuai ataupun tidak dengan apa yang Allah dan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi golongan yang nak dekat kepada Allah tetapi sumbernya itu sumber yang salah. Kemudian ada juga golongan yang Allah nyatakan dalam Quran yang mana Allah sebut dalam surah 33 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira.
Wa qalu rabbana, dan kata mereka, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami taatkan ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, lalu mereka semua sesatkan kami daripada jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka 2 kali ganda azab daripada kami ni, dan laknatlah mereka, kutuklah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Jadi ada golongan yang dulu ketika di dunia mereka enggan untuk mengikut Allah dan juga Rasul, tapi sebaliknya mengikut para pemimpin dan juga para pembesar. Di sebahagian tafsiran berkenaan dengan sadatana wa kubara'ana ni, sadatana ni merujuk kepada pemimpin-pemimpin. Kubara ni sebahagian mufassirin sebutkan dia juga termasuk golongan ulama. Iaitu ulama yang menyesatkan pengikut mereka sendiri daripada kebenaran, iaitu mengajar perkara-perkara yang bukan bersumberkan daripada Allah dan juga Rasul, tapi sebaliknya yang daripada sumber-sumber yang tak diketahui daripada mana datangnya, dan perkara-perkara yang mengajar perkara-perkara yang sesat dan juga khurafat dan syirik kepada Allah. Dan pada hari akhirat nanti, para pengikut kepada sadatana wa kubara'ana ni, iaitu pemimpin dan juga orang-orang yang besar, yang alim itu, mereka akan minta supaya Allah timpakan azab yang lebih berat lagi kepada golongan yang mereka ikut dahulu. Ayat ini sama seperti yang Allah sebut dalam surah 9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sedangkan tidak lain, mereka diperintahkan supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah, iaitu ilah yang satu. La ilaha illahu, tiada ilah melainkan hanyalah Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah nyatakan mereka sekutukan Allah itu dengan Nabi, iaitu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka sekutukan Allah itu dengan ahbar dan juga ruhban, iaitu para pendeta dan juga para ulama mereka, di mana sumber agama mereka dia terhenti setakat itu saja. Apa yang keluar daripada mulut para pendeta, para ulama, mereka terus menerimanya tanpa mereka mempelajari kitabullah dan juga sunnah para rasul yang ditinggalkan untuk mereka. Mereka berpada dengan kata-kata orang-orang yang mereka pandang sebagai alim dan juga ahli ibadah ini. Sedangkan ini yang menyebabkan kaum ahlul kitab menjadi golongan yang Allah murka dan juga menjadi golongan yang sesat daripada kebenaran. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, setiap hari kita baca, bahkan berkali-kali kita baca ayat tersebut. Tapi adakah kita faham makna ayat itu? Kalau kita lihat surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu, Allah sebut di sini tentang golongan yang Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Itu golongan yang beriman. Itu golongan Nabi, kemudian golongan yang membenarkan para Nabi, Siddiqin, golongan yang sanggup untuk mempertahankan agama ini, itu golongan syuhada, dan
as-salihin itu golongan yang mereka melakukan amalan yang soleh. Jadi itu golongan yang Allah nyatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka, iaitu para nabi, siddiqin. Siddiqin ni orang-orang yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Syuhada, orang-orang yang mati syahid mempertahankan apa yang Allah dan Nabi sampaikan itu. Dan kemudian as-salihin, golongan yang melakukan amalan yang soleh sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi perintahkan kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama ada juga golongan yang Allah nyatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan golongan yang sesat, golongan yang dimurkai ke atas mereka. Golongan yang dimurkai ini Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang merujuk kepada golongan Yahudi. Ad-dhalin, Nabi kata merujuk kepada golongan Nasrani. Dan para mufassirin mereka menyatakan golongan yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi dan golongan yang sama sifatnya seperti mana golongan Yahudi itu. Iaitu mereka ni ada golongan yang alim, tetapi golongan yang alim tersebut sama ada mereka tidak beramal atau mereka menyampaikan ilmu yang salah kepada para pengikut mereka, lalu mereka menjadi golongan yang dimurkai Allah. Mereka ada ilmu tetapi menyampaikan perkara yang salah. Tapi ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian golongan yang sesat ini merujuk kepada golongan Nasrani dan golongan yang sama sifatnya seperti mana mereka. Iaitu mereka ni golongan yang sesat, yang tak ada ilmu tapi nak lakukan amalan, nak beramal tapi tanpa ilmu. Itu juga suatu perkara yang bahaya. Itu yang kita baca tadi dalam surah 39 ayat yang ketiga tu. Allah nyatakan golongan yang mereka nak dekat kepada Allah, nak beramal, nak melakukan amalan, tetapi dengan cara yang salah. Disebabkan tak adanya ilmu, jadi perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah, yang bertentangan. Walaupun niat mereka itu nak dekatkan diri mereka kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sampai mereka mensyirikkan Allah tanpa mereka sedari. Jadi itu golongan yang belajar, tetapi sumber ilmu mereka itu sumber yang salah. Bukanlah daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, dan juga yang datang daripada ulama yang benar-benar mengikut apa yang Nabi dan para sahabat tinggalkan kepada mereka. Tetapi sebaliknya, mereka hanya mengikut warisan-warisan ataupun adat resam ataupun kata-kata pemimpin, kata-kata orang-orang yang mereka anggap sebagai alim dan juga abid di kalangan mereka, tanpa mereka mengkaji dulu perkara tersebut. Mereka nak belajar tapi sumber yang salah. Kemudian yang ketiganya, golongan yang belajar ilmunya ilmu yang benar, tetapi niat tu pula salah. Belajar ilmu yang benar tapi niat itu niat yang salah. Dalam sebuah hadis Nabi nyatakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yutijuhu jalla la liyusib aradan minad dunya lam yajid anna yaumal qiyamah, yakni riha. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allama siapa yang mempelajari ilmu mimma yang sepatutnya dia bentuk ilmu untuk mencari Allah, mencari keridhaan Azza wa Jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya.
Putus mula Ustaz. Okay. Nabi sebutkan dalam hadis ni, mohon maaf ada masalah teknikal juga sekali lagi. Nabi sebut dalam hadis ni berkenaan dengan golongan yang mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu yang sepatutnya ilmu tersebut dipelajari tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal ataupun keridaan Allah Azza wa Jal. Tetapi Nabi nyatakan la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan habuan daripada dunia ini. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tak akan dapat untuk mencium bau syurga pada hari kiamat nanti. Jadi ini golongan yang menuntut ilmu. Boleh jadi ilmu tersebut ilmu yang benar. Dia menuntut ilmu bukanlah untuk mencari keredaan Allah, bukanlah untuk memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi menuntut ilmu untuk mendapatkan habuan dunia ni. Jadi ini golongan Nabi kata tak akan dapat untuk cium bau syurga pada hari kiamat nanti. Dan kalau dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, antara golongan yang mula-mula akan diazab pada hari akhir nanti, antaranya yang bermu, tetapi niat dia menuntut ilmu, menjadi orang yang alim adalah supaya dia digelar sebagai seorang yang alim. Jadi ini antara golongan yang mula-mula akan diazab pada hari akhirat nanti. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu ini juga kita kena pastikan sesudah sumbernya tu betul, niat kita juga mestilah niat yang betul, niat yang benar keridaan Allah. Dan kemudian untuk perbaiki diri kita supaya kita ni benar-benar menjadi golongan yang benar-benar mengikut apa yang Allah dan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi sebab itu Nabi sebut dalam sebuah lagi hadis an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-a'malu binniyah. Perbuatan itu, setiap perbuatan itu dia berdasarkan kepada niat. Bergantung kepada niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Faratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, iaitu untuk Allah dan Rasul itu niat dia. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan habuan dunia, awi imra'atin yatazawwajuha, ataupun ingin menikahi seorang wanita, fahijratu ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu. Nabi sebutkan setiap perbuatan yang kita lakukan dia mesti disertai dengan niat. Walaupun mungkin zahirnya ia amalan yang soleh. Jadi hijrah ketika zaman Nabi daripada Mekah ke Madinah, ia suatu amalan yang soleh. Tetapi jika niat itu niat yang salah, dia akan dapatlah apa yang dia niatkan tu. Dia akan dapatlah harta, dia akan dapatlah wanita yang dia ingin nikahi itu, tetapi keredaan daripada Allah dia tak akan dapat. Jadi sebab itu penting dalam kita melakukan amalan, niat itu juga adalah suatu perkara yang paling penting kerana ia menentukan sama ada amalan tersebut ia akan menjadi ibadah, amalan yang soleh, ataupun dia akan menjadi suatu
perbuatan yang tak dinilai di sisi Allah, bahkan mungkin boleh pula membawa kepada dosa dan juga maksiat kepada Allah. Baik. Jadi itu golongan yang ketiga ni, di mana ini golongan yang mempelajari ilmu tapi niatnya itu niat salah. Kemudian seterusnya yang keempat adalah golongan yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari itu. Jadi tujuan kita belajar itu yang pertamanya tentulah untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan yang keduanya untuk kita perbaiki diri kita dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah 47 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. Dan sebahagian daripada mereka, itu mereka di sini merujuk kepada golongan yang munafik. Mereka mendengarkan apa yang kau sampaikan. Itu mereka mendengar ayat-ayat Quran yang Nabi sampaikan dan hadis-hadis yang baginda sampaikan. Hatta iza kharaju min indik. Dan sehinggalah apabila mereka keluar daripada sisimu, untuk keluar daripada majlis Nabi tersebut, qalu lillazina utul ilma maza qala anifa. Lalu mereka mengatakan kepada golongan yang diberikan ilmu, iaitu para sahabat Nabi yang benar-benar beriman, maza qala anifa, apakah yang Muhammad itu katakan? Mereka mendengar Quran dan juga hadis-hadis Nabi, tetapi niat mereka mendengar itu bukanlah niat yang betul. Bahkan mereka mengejek-ngejek pula dengan bertanya kepada para sahabat Nabi, bukan tujuan untuk memahami, tetapi dengan tujuan untuk mengejek-ngejek semata-mata, memperolok-olokkan. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum. Mereka itu orang-orang yang Allah kunci mati ke atas hati-hati mereka, dan merekalah golongan yang mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Wallazina tadau, sedangkan orang-orang yang telah mendapat petunjuk, zadahum huda, Allah menambahkan lagi kepada mereka petunjuk itu. Wa atahum taqwahum, dan Allah kurniakan kepada mereka ketakwaan atau balasan daripada ketakwaan mereka. Jadi berkenaan dengan ayat yang ke-16 ni, yang ke-17 ni, Al-Imam Al-Bawawi menyatakan wallazina tadaw, orang-orang yang mereka mendapat petunjuk. Ini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Zadahum huda. Jadi zadahum huda itu apa yang disampaikan kepada mereka itu menambahkan lagi petunjuk yang ada dalam diri mereka. Apabila mereka mendengarkan Al-Quran dan juga apa yang Nabi sampaikan, dikata Imam Al-Baghawi, maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi katakan, zadahum huda, itu menambahkan lagi keimanan mereka kepada Allah. Wa atahum taqwahum, waffaqahum lil amal bima amarahum bihi wa huwa taqwa. Dan Allah memberikan kepada mereka, wa atahum taqwahum, itu Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan
sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah makna ketakwaan. Wa atahum taqwahum, Allah kurniakan kepada mereka ketakwaan. Maknanya Allah berikan taufik kepada mereka untuk mereka beramal sesuai dengan ilmu yang dah ada dalam diri mereka dan apa yang disampaikan kepada mereka itu. Itulah makna ketakwaan. Kemudian kata seorang tabi'in, itu Sa'id bin Jubair, wa atahum thawaba taqwahum, dan Allah kurniakan kepada mereka balasan daripada ketakwaan mereka kepada Allah. Jadi ketakwaan dia mesti datang dengan ilmu, itu yang pertama. Kemudian ilmu itu pula mestilah dengan niat yang betul. Dan bila ilmu dah ada, mesti juga diikuti dengan amalan. Itulah makna takwa yang sebenar. Kalau ilmu semata-mata tapi tak disertai dengan amalan, maka itu bukanlah ketakwaan kepada Allah. Dia hanya sekadar menjadi seorang yang alim, yang tahu, tapi bila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia bukanlah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sebab itu kata Sa'id bin Jubair, Allah akan kurniakan kepada mereka balasan disebabkan ketakwaan mereka. Yang mana dengan ketakwaan tersebut, mereka berilmu dan juga mereka mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka itu. Sebab itu kalau kita lihat ketika Allah menyebutkan dengan golongan beriman dalam Quran, amanu wa amilus solihat, mesti Allah nyatakan mereka beriman dan mereka melakukan amalan yang soleh. Kerana amalan yang soleh itu merupakan tanda kepada ilmu yang ada pada diri orang-orang yang beriman itu. Dan bila sebut amal tu dia tak boleh dipisahkan dengan ilmu. Kerana kata seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan pemimpin kepada amalan. Wal amalu tabi'uhu. Ustaz putus mula Ustaz. Kemudian barulah datang. Terputus lagi ya. Baik. Ustaz ulang semula Tadi daripada kata-kata Muaz tadi Ustaz. Kata-kata Muaz. Baik. Jadi kita sebutkan ilmu dan amalan dia tak akan dapat dipisahkan. Seorang yang berilmu dia mesti disertai dengan amalan yang soleh sesudah daripada itu. Begitu juga orang yang nak beramal, dia mesti dimulakan dengan ilmu dahulu. Kalau tak, dia akan jadi seperti golongan yang Allah sebut dalam surah 39 tadi, golongan yang nak dekat kepada Allah tetapi dengan cara yang salah disebabkan tak ada ilmu pada diri mereka. Dan kata Muaz bin Jabal berkenaan dengan ilmu dan juga amal ni, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan imam, pemimpin kepada amalan. Manakala amalan itu pula adalah pengikut kepada ilmu. Jadi ilmu dulu, kemudian barulah datangnya amalan. Jadi sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari buat satu bab yang khusus berkenaan dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan juga perbuatan. Kerana kalau semata-mata niat yang baik, keinginan yang baik, nak melakukan amalan yang soleh, tanpa ilmu, dikhawatiri amalan yang dilakukan itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Tak berikan sebarang manfaat kepada pelakunya. Bahkan jika terlibat pula dengan perbuatan yang syirik, boleh menjadikan dia terjerumus ke dalam dosa yang besar di sisi Allah. Baik, jadi itu golongan yang ilmu tetapi tidak ilmu pisahkan. Jadi itu tentang kalau kita kembali balik kepada hadis yang utama yang kita baca pada pagi ini, ada 3 golongan yang mana Nabi sebut dalam hadis ini. Golongan
yang pertama dan yang kedua adalah ibarat seperti tanah yang menampung air, yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dapat berikan manusia dan binatang ternakan minum daripada air tersebut. Jadi ini golongan yang berilmu dan mereka menyampaikan ilmu mereka kepada orang yang lain. Manakala golongan yang ketiga yang bila sampai ilmu dan juga hidayah kepada mereka, mereka tak pedulikan. Jadi ini golongan yang ketiga ni kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan tadi. Yang pertamanya golongan yang memang mereka tak ada keinginan untuk mempelajari ilmu tersebut. Tak ada keinginan ataupun tak peduli pun untuk belajar ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya golongan yang ingin belajar tetapi sumbernya itu sumber yang salah. Ingin dekat kepada Allah tapi tidak mempelajari ilmu daripada sumber yang benar. Tetapi sebaliknya mungkin ilmu yang dianggap sebagai benar tapi tak lebih sekadar kata-kata yang mereka sampaikan yang mungkin disebut oleh orang-orang yang terdahulu yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi nyatakan. Itu golongan kedua, belajar tapi sumbernya sumber yang salah. Yang ketiganya belajar, ilmu itu mungkin ilmu yang benar tapi niat itu pula salah. Ilmu yang di mana sepatutnya diniatkan untuk mencari keridaan Allah tetapi niat itu dah berubah untuk mendapatkan habuan dunia. Ini juga golongan yang termasuk dalam golongan inilah yang tak pedulikan ilmu dan juga hidayah yang sampai kepada mereka. Walaupun mereka belajar tapi niat itu niat yang salah. Tidak juga berikan manfaat kepada diri mereka. Kemudian yang keempat, golongan yang belajar ilmu yang benar, ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Ini juga golongan yang ilmu yang ada pada dirinya tak berikan sebarang manfaat, kerana bila kita sebut golongan yang bertakwa, takwa itu mestilah ilmu yang disertai dengan amalan. Dan termasuk juga di dalamnya niat yang betul itu. Jadi ini yang kita dapat kita ambil manfaat daripada hadis ini, iaitu berkenaan dengan 3 golongan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Dan mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang ketiga yang mana ini golongan yang sangat-sangat rugi, khususnya pada hari akhirat nanti. Baik, jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Jadi sebelum kita akhiri ada apa-apa? Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat berikan manfaat kepada diri kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi, segala kekurangan itu semua datang daripada diri saya sendiri dan segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dan kemudian kita sampai kepada orang yang lain, dan mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang insya-Allah. Dan mohon maaf pagi ini ada banyak pula masalah teknikal pagi ini. Ustaz boleh tengok dekat chat. Ya. Boleh lihat di chat. Chat pun dah sejak saya tengok balik. Ada yang tanya soalan ke di chat tu? Ya Ustaz, saya nakkan hadis tu. Saya nak hadis yang mengatakan orang pertama diazab oleh Allah itu. Apa hadisnya? Okey. Baik. Hadis tu dia punya matan saya tak, kita kena cari dulu, saya tak ingat sebab agak panjang hadis tu. Tapi intipati hadis tu Nabi nyatakan ada 3 golongan. 3 golongan yang mula-mula diazab pada hari akhirat. Yang pertama golongan yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu bukan disebabkan mencari keridaan Allah tapi nak digelar sebagai seorang yang berilmu. Dan dia Allah nyatakan
dia berdusta. Dia berdusta bila dia kata dia tuntut ilmu kerana Allah, tapi sebenarnya dia nak digelar sebagai seorang yang berilmu. Yang keduanya golongan yang Allah berikan harta yang banyak dan dia bersedekah. Tapi dia bersedekah itu bukan kerana Allah, tapi kerana nak digelar sebagai seorang yang dermawan. Kemudian yang ketiganya golongan yang berjihad fisabilillah, yang mana dia berjihad bukan kerana Allah tetapi tidak digelar sebagai seorang yang berani. Jadi matan hadis tu nanti saya cari balik, insya-Allah saya akan kongsikan dalam kelas akan datang, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih. Baik, sama. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa lagi, insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Allah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan Ustaz.